Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita menggunakan kitab Munyatul Musalli dan sampai muka surat 22 di atas sekali. Maka berkatalah Syekh Fatani rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan ilmunya memberi manfaat pada kita semua. Kata beliau, dan dikeraskan dia supaya mendirikan fardu dan suruh menjauhkan daripada yang diharamkan. Jangan dimudahkan oleh mereka itu akan pekerjaan agama. Kitab dulu kan, dia kadang disebut agama, igama. Kan? Jadi kita sebutlah ni, tak sebut dah igama tu. Tapi dulu ada sebut dengan 3 sebutan. La sama ada agama atau agama. Baik. Jadi apa maksud dia di sini? Iaitu pemerintah. Pemerintah. Mereka yang berkuasa ke atas rakyatnya, sama ada peringkat yang rendah, apatah lagi peringkat yang tinggi, negara. Yang rendah ni kita kata kita ni kawasan mana? Kita daerah. Maka siapakah ketua agama daerah belah kita ni? Dia tak boleh buat-buat tak tahu, dia kena ambil berat. Dikeraskan dia supaya mendirikan fardu. Apapun yang Allah Ta'ala fardukan, mereka yang duduk kat jabatan agama, mereka kena tahu. Kalau mereka tak tahu, oh apa ni, hang duduk kat situ, hang tak tahu. Saja kita pergi kat pejabat. Assalamualaikum, saja buat-buat macam tak tahu. Ni jabat agama ke? Tak baca ke kat luar? Tak baca kat luar tu, masuk ni tak baca apa. Dia tak pasal, tak apalah, saja kita nak tahu. Dan tak pasal, tapi nampak macam belah-belah agama. Inilah pejabat agama. Oh, pejabat agama, saja kita nak test mereka. Dan kemudian kita pun tanyalah satu orang yang bertugas di situ. Ni nak tanya sikit ni, saya ni tak apa nak faham sangat. Agama kita ni fardukan apa? Oh, dia kata ni payah. Soalan payah. Agama kita Islam ni, kan, apa yang fardunya? Dalam agama kita ni, apa yang fardunya? Katalah mereka jawab. Sajalah kita buat contoh macam tu. Tak tahulah pula. Tak boleh. Hampa duduk kat situ, hampa kena tahu. Apatah lagi yang kita sebut sebagai ketua pejabat agama ni. Ketua agama daerah dan sebagainya. Maka dia kena tahu apa yang Allah Ta'ala fardukan. Sebab apa? Sebab mereka akan ambil tindakan apabila fardu tersebut tidak dilaksanakan, tidak dilakukan. Mereka kena ambil tindakan. Sehingga ni Syekh Dr. Fatani kata apa? Dikeraskan dia. Maksudnya apa? Kena ada tindakan. Tapi tindakan tu biarlah yang kita kata wajar. Kan? Tidak daripada sudut yang kita kata menjauhkan masyarakat daripada agama. Sebab apa? Sebab keras sangat. Sampai patutnya orang sayang kepada agama jadi benci. Pasal apa? Pasal keras sangat. Denda yang bukan-bukan. Ambillah tahap demi tahap. Nasihat, mai bagi penerangan, lepas tu bagi nasihat, ni bagi penerangan pun tak. Macam kita kata, mereka ni lepas tanggang ke apa? Kan? Begitu. Baik.
Jadi sehingga kepada tahap mereka kena ambil tindakan. Sekiranya orang Islam di bawah kawasan dia itu tidak ambil peduli tentang suatu yang difardukan. Dan suruh menjauhkan daripada yang diharamkan. Apa pula yang Allah Ta'ala haramkan? Apa Allah Ta'ala dan Rasulnya haramkan? Mereka kena tahu. Sebab apa? Sebab mereka akan tuntut supaya benda-benda yang ini maka hampa tak boleh kan, melakukan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dan Rasulnya larang. Kan? Dia begitu. Mereka tak boleh membiarkan begitu sahaja. Jadi kita kata bukan tahap yang kita kata ketua di bawah, bahkan ketua di atas lebih lagi. Dan kita kata bukan ketua yang kita kata mereka duduk kat pejabat, yang kita kat rumah kita nak berlepas tangan pun tak boleh. Sebab apa? Sebab ibu bapa, apatah lagi bapa, dia sebagai ketua keluarga. Maka benda ni dia kena tahu juga. Dia kena tahu. Kalau semua tahap daripada keluarga sampai kepada kawasan, sampai kepada negeri, negara, semua ambil berat. Maka kita lihatlah ketika itu betapa hebatnya Islam dapat ditegakkan. Sungguh. Sebab itu masyarakat bermula daripada keluarga. Jangan kita doa ke mereka, saya ni keluarga kita. Jadi kita sebut setiap pihak bertanggungjawab. Jangan dimudahkan oleh mereka itu akan pekerjaan agama. Kalau kita kata masyarakat yang kecil itu keluarga, maka bapa sebagai ketua keluarga, dia tidak boleh buat mudah perkara ini. Sampai anak dia sendiri pun tak tahu bab hukum haram, halal, anak dia tak tahu. Tak maulah macam tu. Sampai anak dia tak tahu mana fardu, mana sunat. Sampai dia jadi tukang pula, dia kata ini sunat. Sunat apa? Ni fardu. Tapi orang kata sunat. Tak usah dah pedulilah kepada orang yang ni fardu. Tapi itulah kita. Benda fardu pun kita sebut sunat. Apa dia? Bersunat. Ini masalahnya. Saya nak berikan, nak selesai masalah ni macam mana. Benda tu bukan sunat. Wajib tu. Tapi kalau nak ubah kepada berwajib tak? Jadi ayat tu nampak pelik. Berwajib kan. Benda tu wajib. Macam mana kita tak tahulah. Yang boleh duk kata bersunat. Sunat lagi. Jadi semua orang faham. Bukan sembahyang sunat. Bukan puasa sunat. Benda tu lah hang kerat tak lagi. Begitu. Baik, tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Jadi bila kita sebut begini, jangan duk lihat kepada mereka no. Wah, mereka tak ambil berat. Hang sendiri ada keluarga. Kenapa hang tak ambil berat dengan keluarga hang? Kecuali kalau kita ni Allah Ta'ala takdirkan lemah di sudut kewangan, lemah daripada sudut pemikiran, tak apa nak jelas, tak apa nak faham. Tapi sebab nak bina keluarga maulah. Nak tunggu sampai pandai sungguh baru nak berkeluarga susah. Bukan semua yang keluarga tu pandai sungguh. Ada begitu. Jadi bila kita sebut begitu, maka orang yang anggap diri dia sebagai kurang daripada orang lain, maka dia kena berusaha. Seperti yang kita sebut, dah miskin, keluar daripada kepompong kemiskinan. Bila hang jahil, hang nak biang. Sampai bila hang nak duduk dalam kejahilan? Kan begitu. Yang ni tempelak kepada mereka-mereka yang alim, yang ada pengetahuan. Sungguh tuan-tuan, kadang-kadang bapa ni pensyarah agama, tapi anak ada yang tak tutup aurat. Bapa ni ustaz, sana sini pumpang-pumpang sebut halal haram, tapi ada anak yang tak semayang, ada anak yang tak baca Quran dan sebagainya. Kan begitu. Jadi sama-samalah kita fikir dan kita cegah. Kalau kita ada sahabat macam tu, nasihat. Ad-din an-nasihah. Maka jika tiada menghiraukan dia oleh wali al-umur, maksudnya apa? Pemerintah lah. Waliul umur maksudnya pemerintah, dosanya itu atasnya. Mereka berdosa. Pasal apa mereka berdosa? Pasal mereka tak ambil hirau. Mereka tak tahu. Sampai orang ketengahkan kepada mereka pun, angkat kes itu kat mereka. Mereka kata apa? Dia kata,
hampa selesailah sendiri. Kami pun sibuk, hampa tak tahu kami ni banyak. Tak bolehlah duk berlepas tangan macam tu. Abang betul insya-Allah ni kampung mana? Taman mana? InsyaAllah. Nanti kerani saya dia tulis, nanti kita buat pemantauan, kita akan cek dan begitu. Memang kalau kita kerja banyak, memang kita ni ada masalah dan sebagainya. Hidup ni mana yang tak ada masalah kan? Kerja, tambun-tambun masuk, kan? Timbun masalah yang dulu pun tak selesai lagi. Maka kita jangan lihatkan diri kita sebagai seorang yang berlepas tangan. Tak boleh buat mudah benda ni. Kan? Tapi tak usah duk mohong orang. Ini kadang pun duk mohon dia kata tak apa. Minggu depan kami pergi. Duk tunggu sampai sebulan tak pergi. Kan? Tak maulah macam tu. Sampai ada orang kata apa bukan Melayu, tapi depa ni orang Islam yang faham agama, boleh duk mungkir janji. Yang ni kita tak mau dengar. Kan? Akhirnya apa yang depa puji depa kata tu. Kan? Nampak duk kutuk-kutuk kapiak semua, depa tepat janji. Nampak ni kata janji Melayu dulu pernah kita dengar ayat tu, janji Melayu dan sebagainya. Kan gitu. Maka beringatlah orang yang ada kuasa pemerintahan ini jangan buat mudah dalam perkara ni, jangan buat mudah. Kan? Kenapa? Kerana bila hampa tak buat kisah ataupun hampa tak ambil hirau, maka ingat Allah Taala tak akan biar benda ni. Kamu akan berdosa dan kamu akan dihukum akhirat. Sebab meninggalkan dia amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, sedangkan Allah Taala perintah supaya apa? Tegakkan kebajikan, kebaikan dan halang atau cegah kemungkaran. Ni bersiapa hampa tak buat. Banyaklah ayat-ayat yang Allah Taala sebut begitu dalam Quran. Sehingga Allah Taala sebut tentang sifat orang munafik. Orang munafik ni yang mana yang dia suruh, mungkar yang dia suruh. Mana yang dia tak bagi buat, ma'ruf, kebaikan, kebajikan itu yang mereka sangat-sangat nak menghalang. Kita tak mahu macam tu. Kan? Kita nak menjadi orang yang benar-benar yang faham dan menegakkan agama bermula daripada diri kita sehingga kepada peringkat yang lebih atas. Diri, keluarga, sekitar dan sampai ke atas. Begitu. Sebab tu ulama pesan kata apa? Ibda' binafsik. Mula dengan diri kamu dulu. Apa-apa pun mula dengan diri kita. Setiap orang kalau ambil peranan begitu, mula dengan diri dia, tak payahlah. Kiranya mudah. Kerja ni akan jadi mudah. Kan? Kita mula dengan diri kita, kawan kita pun dengan diri dia mula. Kan? Islah tiap-tiap diri. Mudah. Dia takkan sampai kepada tahap yang kita kata susah nak selesai dan sebagainya. Maka telah maklumlah sembahyang Jumaat itu, kembali kepada tajuk kita yang kita dah sebut dah dulu pada muka surat sebelah. Kita dah sebut. Kan? Ini sambung dia. Kan? Dan salah satu fardu yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita apa dia? Iaitu solat fardu Jumaat. Dan kebetulan ni Alhamdulillah. Hari ni kita hari Jumaat. Kan? Sekali kita sebut tentang Zulhijjah sikit. Kan? Jadi kita akan sebut tentang Zulhijjah sikit. Sebab apa? Kebetulan. Kebetulan tarikh yang sama, insya-Allah nanti kita sebut sikit. Baik. Maka hari Jumaat ini ada satu solat yang cukup hebat, iaitu solat pada hari Jumaat. Tiada dapat Jumaat melainkan ia dapat satu rakaat. Sambung dia masalah bab sembahyang Jumaat ni. Apa Syekh Dr. Fatani kata ni? Solat Jumaat ni kita dah sebut dah dulu 2 rakaat. Solat fardu Jumaat 2 rakaat sahaja. Apabila satu orang dia masuk masjid, maka dia dapat 1 rakaat dengan imam. Berarti apa? Dia luput 1 rakaat. Dah 2, dia dapat 1, luputlah 1. Tak luput 3, 2 kan. Baik. Jadi bila dia dapat 1 rakaat serta imam, seperti dapat orang yang masbuk akan imam di dalam rokoknya serta tumakninahnya. Walaupun bila dia masuk tu, ketika itu imam rokok dan dia sempat rokok dengan imam dan dapat tumakninah ketika itu, maka dapat rakaat. Dapat rakaat. Tapi kalau dia mai awal sikit,
Kan? Dia masuk-masuk elok-elok, imam dan jamaah semua berdiri bangkit Allahu Akbar. Oh, dia dapat banyak kan begitu. Maka tetap dianggap sebagai dia dapat satu. Dia luput satu. Kalau dia dapat ketika rokok sekalipun, tapi ingat, ada tak tamak-ninah dengan imam? Ada, dapat satu. Kalau tak ada tamak-ninah dengan imam, selisih, dia turun, imam naik, dua-dua dia tak dapat. Kan, begitu. Serta imam, dia dapat tamak-ninah serta imam. Pada rakaat yang keduanya, nya imam. Dia baru dapat satu. Kan? Loh, saya tak baca Fatihah pun, saya tak ada pun nak baca zikir rokok subhana rabbiyal azimi, saya tak ada baca yang tu pun, tak apa. Asalkan ada tamak-ninah dengan imam ketika rokok. Kan? Allahu Akbar, kadarnya subhanallah. Imam sami'allahu liman hamidah, dapat. Kan? Kalau dia turun, waktu dia turun tu imam naik, tak dapat. Kan? Begitu. Maka didapatnya Jumaat, maka ia tambah satu rakaat lagi dan dinyaringkan bacaannya. Yang dapat satu tadi, maka dia kena tambah satu lagi. Waktu mana dia nak tambah? Dia tambah selepas imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dia tambah. Bila dia tambah yang satu tu, maka sunat bagi dia yang tambah satu, dinyaringkan, dikuatkan suara dia. Pasal apa? Pasal sembahyang Jumaat ini, sunat dinyaringkan suara. Maka dia pun macam tu juga. Maksudnya bukanlah deras sampai satu masjid dengar. Biasa kita baca macam mana? Kita baca, kena baca. Jangan tak baca. Dia kata saya tak baca, saya pakai niat. Mana boleh? Fatihah, dia adalah rukun qauli yang mesti kita lafazkan. Ada gerak bibir. Kita tengok kawan kita semayang, waktu berdiri, tengok mulut dia rapat. Mulut dia rapat. Lepas bila kita tanya lepas dia semayang, baca tak Fatihah? Dia baca. Dia tak nampak pun bibir hang bergerak tak? Dia kata baca. Mana boleh baca kat sini? Baca kat sini. Kan? Maka bila kita baca, kita dengar sendiri kita aja. Kan? Sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah kita kalau tak dengar pun tak apa. Yang kita tahu, yang kita baca dan kita dengar suara kita sendiri. Kan? Tapi kalau yang ni, mau kuat sikit. Suara kita mau kuat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan. Jadi orang semua kena faham benda ni. Kena faham benda ni. Pasal apa? Pasal dia nak ambil sunat ini, kan, iaitu nyaringkan suara sebab dia ada satu rakaat yang dia kena buat. Pasal dia dapat satu, dia tambah satu. Dan jika dapat kemudian daripada rokoknya, daripada rakaat yang kedua, seperti ia dapat akan imamnya pada i'tidal. Kawan yang lambat tadi ni, dia masuk masjid, imam pun i'tidal, ataupun tak dapat rokok serta imam, selisih, ataupun ketika i'tidal dia dapat imam. Atau pada sujud, yang tu lagi lah. Kan? Yang kita kata rokok selisih pun tak dapat rakaat dah. I'tidal, yang ni lagilah sujud, dapat kau mana? Tak apa, ini contoh dia. Kan? Ketika dia masuk masjid, tiba-tiba imam ketika itu sujud. Sujud pada rakaat yang kedua imam. Atau pada kuai-kuai nak ujung dah. Masuk imam nak baca tahiyat. Bagi sembahyang Jumaat itu, sembahyang Jumaat dua. Mana ada tahiyat awal? Ada tahiyat awal. Sembahyang pun dua rakaat. Maka luputlah Jumaatnya habis. Dia sudah tidak dapat Jumaat gitu. Maka wajib ia tamamkan sembahyang zuhur 4 rakaat dengan diperlahankan bacaannya. Sebab apa? Sebab sudah menjadi zuhur. Nak buat berapa? Buat 4. Pasal apa aku nak buat 4? Hampa buat berapa? Kami buat 2.
Mana adil macam tu? Tak adil. Hampa buat 2, aku buat 4. Kami buat 2 semayang Jumaat. Hang kena buat 4 sebab semayang fardu zuhur. Itulah dia. Kan? Bila semayang Jumaat, walaupun dia tambah 1, memanglah dia dapat 1 tambah 1, maka bacaannya nyaring. Kan? Tapi kalau dah jadi zuhur, maka tidak dinyaringkan suaranya. Gitu. Supaya apa dia? Supaya nanti bila siapa yang masuk, kawan, aku ingat aku yang lambat. Rupa ada lambat lagi. Ada lambat lagi. Masuk-masuk. Dia tengok kita berdiri kan, kita tak baca kuat. Bila kita tak baca kuat, dia tahu kita buat zuhur. Jadi oleh kerana itu kita yang sembahyang, kan, ni kadang ni, habis-habis imam bagi salam, dia turun, dia berdiri. Dia berdiri di tempat dia sembahyang Jumaat tadi tu. Dia sembahyang ba'diyah. Sembahyang sunat ba'diyah di tempat itu. Kan? Pas dia sembahyang kuat pula suara dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan main-main dengar. Ikut. Nampak kan? Jangan dinyaringkan suara dia. Sebab apa? Sebab kita bukan sembahyang fardu Jumaat. Begitu. Kalau boleh kita jangan duduk kat situ, kita ambil tempat lain. Kan? Ada kawan yang keluar, kita nak sembahyang dulu, sekali kita nak keluar kan. Jadi jangan berdiri di tempat itu, kita ambil yang paling tepi ke macam manakah. Begitu. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada orang pulang pun tak ganggu, dia pun nak lalu depan kita. Tapi cari kat mana-mana tiang dan sebagainya. Gitu. Ini semua ada adab berkaitan dengan solat dalam masjid, utamalah masjid sebab kita sebut bab Jumaat. Dan ada Jumaat yang buat kat surau. Begitu. Jadi tempat mana yang buat Jumaat tak kira lah. Sama ada namanya surau ke, nama dia masjid ke, ataupun nama lain kita pun tak tahu. Mereka kata madrasah. Contoh kan. Gitulah. Maka jaga ada adab. Setelah mana kita selesai semayang fardu Jumaat, kita nak semayang ba'diyah tu kat mana dan sebagainya. Nak dinyaring atau tidak, kita kena tahu. Ni pasal apa? Dia baca kuat, dia tambah 1 lagi. Sebab apa? Sebab dia dapat 1 dengan imam. Begitu. Jadi bila dah jadi semayang itu zuhur, maka diperlahankan bacaannya. Bersalahan sembahyang berjamaahnya selama belum lagi memberi salam imamnya. Dia tak dapat yang kata Jumaat. Sebab apa? Sebab dia tak dapat 1 rakaat pun dengan imam. Namun dia dapat ada pahala jamaah. Dia dapat pahala jamaah. Inilah Syedok Fatani nak abang kat kita ni. Loh, rugi saya. Kan? Apa pun saya tak dapat. Jumaat pun saya tak dapat. Jamaah pun saya tak. Selagi imam tak bagi salam. Kan? Kita dapat jamaah tu. Jumaat saja kita tak dapat sebab tak dapat 1 rakaat dengan imam. Dan demikian lagi dapat Jumaat orang yang masbuk kepada orang yang mendapat 1 rakaat imam Jumaat. Didapatnya pada rakaat yang keduanya atau pada rokoknya serta dapat tumakninah ia dalam rokoknya serta imam, maka dapat Jumaat pula baginya. Ini pula. Boleh faham? Tak ada masalah apa. Senang je pun. Kita dah sebut tadi dah, 1 orang ni dia dapat 1 rakaat dengan imam. Kan? Dia dapat dengan imam 1 je. Ketika mana? Tak kira lah. Ketika imam baca Fatihah bagi rakaat yang kedua, kan? Atau masa baca surah, ataupun ketika rakaat dia dapat tumakninah dengan imam, dia dapat 1. Bila dapat 1, maka dia tambah 1. Waktu dia tambah tu, ada 1 orang yang mai lambat. Ikut dia. Dia ikut dia, sama ada ketika tu dia baca Fatihah ke, atau dia baca surah ke, atau ketika dia rakaat. Ni, siapa dia ni? Bukan imam awal tu. Ni, yang kata masbuk dapat 1 tu. Maka bila kata kita ambil contoh ketika dia rakaat. Bila dia rakaat, kawan ni ikut sebelah dia. Sunat kita tunggu sampai dia boleh rakaat. Kan? Jangan rasa-rasa ada orang ikut dan naik. Tak
Mau dia kata, mana boleh anda ikut aku, main lambat, cara lambat. Jangan buat macam tu. Jenis duk berdendam, hati tak apa elok lah. Kan? Panggil ni, panggil hati busuk kalau start kat masjid ni, lingkup. Ada macam tu. Kadang-kadang ada. Kan? Habis dia baca, amin. Dengar ada orang masuk kan. Dia pilih surah yang pendek. Nampak? Dia tak damai. Tak damai. Pasal apa? Saya jauh. Aku tahu. Pintu nak main kesah ni agak jauh. Kan? Dandang kalut dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. A'tayna kal kautsar. Punya laju tu kan. Elok kau pijak baca. Allahu Akbar. Kan? Tak boleh. Lagi dia dapat juga ketika itu kan. Dia rukuk cepat-cepat. Agak-agak kau tu dah masuk dah. Sami'u. Jangan buat macam tu. Kan? Raikan sahabat-sahabat kita. Jadi, kawan-kawan kita ni kan jamaah ke, kita nak apa dah? Bila kita jadi imam, lepas seronok. Seronok puas hati aku. Kan? Dan, kalau dia jadi imam, aku dah. Orang lain aku tak tahulah. Pasal apa? Pasal dia ra'i kawan-kawan ni. Dia ra'i jamaah. Dia pun tak tahu siapa yang masuk kan. Gitu. Kalau dia kenal sekali pun kan, dengar suara ke, ada batuk sikit kan, dia tahu. Walaupun kata dia tak kenal dengan orang tu, ni masjid ada adab dia. Imam ada adab dia. Dia kena perlahan, dia kena jangan terus dia baca surah, dia ambil masa sikit. Masa kita anggap sebagai masa bertenang untuk dia nak baca surah sebab bagi peluang kepada kawan ni. Dan kawan ni jangan bergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Jangan terburu-buru sebab Nabi larang. Masuk masjid lari pasal nak dapat rakaat tu. Bila Nabi tak bagi, maka imam ambil peranan. Apa dia? Nanti dulu. Bagi depa ni boleh jalan mai. Satgi kalau dia pilih surah, ambil surah yang agak selesa, senang sahabat ni masuk ikut kita dan dapat rakaat tersebut. Jadi satu orang yang main lambat ni, dia dapat satu rakaat dengan orang yang dapat satu rakaat dengan imam. Dapat Jumaat. Niat Jumaat. Begitu. Maka dia tambah berapa lagi, dah dapat satu dengan kawan tu. Supaya tadilah orang tu pun dapat satu dengan imam, maka dia tambah satu, ni pun tambah satu. Sebab itu adalah solat Jumaat. Dan telah maklumlah syarat sah Jumaat itu berjamaah. Jumaat dia tak boleh buat seorang-seorang. Dia mesti berjamaah. Dan sekurang-kurangnya 40 orang yang kamil. Yang kamil maksud yang sempurna, yakni orang yang akil, baligh, lagi merdeka, lagi mustautin, yang bukan hamba. Kita lah tak ada lah hamba. Kan? Dulu cerita dululah yang kata hamba. Mustautin bukan yang bermusafir. Cumanya berbeza pendapat di kalangan ulama pada menentukan jumlah yang dianggap sebagai syarat sah sembahyang Jumaat. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali sama. Berapa? 40 orang. Mazhab Maliki 12 orang. Kalau 12 orang sekali dengan imam, kira-kira 12. Tapi syarat tadilah kan, aqil, baligh, yang bukan hamba, yang mustautin, yang faham tentang solat, yang faham tentang solat. Gitu. Maka sah. Berapa orang? Maliki 12 orang. Mazhab Hanafi, maka ada dua pendapat. Satu pendapat iaitu 4 orang sekali imam. Depa sikit. Depa lagi sikit, kita kata, Maliki 12 je, kita 40. Ni lagi sikit. Mazhab Hanafi, Abu Hanifah, iaitu 4 orang. Satu lagi dalam mazhab itu juga, mazhab Hanafi, iaitu 3 orang. Kata 3 orang pun sudah boleh melakukan solat Jumaat. Begitu. Apapun yang kita sebut tadi, yang semuanya sepakat apa dia? Berjamaah. Tak boleh buat seorang-seorang. Lah saya duduk seorang. Hang duk seorang nak mayang kat mana? Pilah keluar. Hang duk tunggu dalam rumah, duk tunggu ramai. Dak, saya keluar. Saya keluar. Saya cari masjid tak ada, surau tak ada, orang tak ada. Hang duk kat mana? Dengar nama kampung dia, kita pun tak tahu, tak biasa dengar. Kan? Tak biasa dengar. Ada ke kampung tu?
Ambil mana nama kampung tu? Aku duk tengok dalam Google pun tak ada nama kampung tu. Dia kata, aku yang reka nama kampung tu. Aku yang reka. Kan? Macam mana pula? Hang cerita sikit. Dia kata, memang aku nak cerita kat hang pun. Dia kata, naik kapal terbang. Kan? Dia pun duk kata, atas sejuk. Kan? Memang sejuk lah dalam ada aircon. Dalam kapal terbang, mana kapal terbang tak ada aircon. Dia kata silap hari bulan. Dia kata aku buka tingkap terjatuh. Nampak? Dia duk bohong kita pun percaya angguk macam tu. Ingat senang nak buka tingkap kapal terbang. Kan? Buka dia sedut aku jatuh kat tengah belantara aku buat kampung tu. Patut duk seorang. Kan? Jadi nak buat Jumaat contoh. Sajalah contoh merapu macam tu kan. Ada ceritanya betul-betul dia duduk seorang-seorang, tak ada siapa. Jumaat buat apa-apa. Bayang Zuhur mana? Kan? Begitulah. Pasal apa? Pasal tak boleh. Kan? Tak boleh kita nak buat seorang-seorang. Kan? Melainkan solat Jumaat itu wajib berjamaah. Baru kita dah sebut tadi tu berbeza pendapat di kalangan ulama mazhab. Paling kurang kita kata iaitu 3 orang. Salah satu pendapat dalam mazhab Abu Hanifah. Gitu. Yang paling banyak adalah 40. Itu juga adalah pendapat mazhab kita Asy-Syafi'i. Lagi disyaratkan pula 40 orang yang sah sembahyang dirinya. Yang kata 40 ni jangan duk ngam-ngam 40. Tiba-tiba kita tengok macam tak boleh harap ni. Tak boleh harap. Pasal apa hang kata tak boleh harap? Hang jangan duk menyangka buruk. Bukan menyangka buruk. Kan? Pagi tadi sembang dengan dia. Capuk dengan dia 40 orang. Pagi tadi aku tanya dia. Kan? Ni nak tanya kat hang ni. Kan? Takbiratul ihram tu sunat apa? Saja kita test. Saja kita. Mana sunat, rukun, wajib takbiratul ihram. Mula-mula takbir tu Allahu Akbar. Saja kita test dia. Kan? Ni nak tanya hang, mula-mula takbir tu nama dia takbiratul ihram. Sunat apa? Dia kata hang silap. Bukan sunat, makruh. Teruk sungguh. Kan? Kan dia jawab ni sunat muakkad. Sunat muakkad pun tak betul. Sunat hai'ah, sunat abad. Apa sunat tak betul? Mana sunat? Rukun, benda yang wajib tak dapat tidak. Sunat ni kita faham pada dia. Buat dapat pahala, tak buat tak apa. Tak buat tak apa. Ni boleh kata tak buat tak apa. Kan? Tiba-tiba je. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tak bunyi takbiratul ihram. Tak bunyi. Pelik. Kita kalau wah-wah sanksi begitu, kita tak boleh ikut dia sebagai makmum. Kan? Bukan kata kok kita jauh kot. Jauh apa? Mana ada orang. Aku belakang dia. Aku belakang dia. Soh kedua pun, soh pertama pun tak habis. Belakang dia. Pani pun ni. Duduk tepi bibir dia. Macam tu je. Tiba-tiba bunyi Fatihah. Habis sembahyang kita tanya dia. Hantar takbir ke? Takbir buat apa? Kan? Mau jimat masa. Jadi campur dengan dia jadi 40 orang sah tak? Tak sah. Karut macam tu nak sah kot mana? Gitu. Maka Syekh Dr. Fatani kata apa? Yang kata 40 tu bukan angka 40 kira jadi terus. Kan? Mereka ini adalah kalangan yang sah sembahyang dirinya. Berarti apa dia? Ada masalah yang mereka tak faham, mereka tak tahu, tak apa. Janji mereka ni mau mengaji. Betul, kita tanya dia, rukun sembahyang, dia kata aku tak apa nak hafal. Tapi dia kata dalam sembahyang ni ada rukun, ada sunat, tak apa. Dia borong macam tu, tak apa. Kan? Cuma jangan tukar je. Jangan tukar. Yang mana yang rukun dia kata sunat, tak boleh. Kan? Jadi dia kata semua kita kena buatlah. Solat, Allah suruh kita buatlah. Pasal apa tak mau buat? Masih lagi. Tapi dia, waktu yang sama, orang yang memang minat nak mengaji, ada tempat kuliah, dia ada.
Cuma kalau dia sibuk, ada keluarga dia sakit ke apa, ke dia ada kerja tugas sebagainya, kan, oh kita tak nampak dia. Kan? Jangan kita tak nampak dia, kita kata dia ni penyegam mengaji, tak. Dia minat tak mengaji. Dia ni orang mengaji tak. Masih dia dahagakan ilmu, dia duk mengaji, maka Allah Ta'ala maafkan kekurangan dia. Sah mayang diri dia. Kan? Itu maksud dia, apa yang dimaksudkan dengan semayang sah diri dia. Iaitu, dia kurang, tapi dia masih menuntut ilmu. Ni kelebihan kita menuntut ilmu. Ni kelebihan dia. Kan? Tapi kalau kita rasa salah, dan memang jelas orang kata kita salah, ataupun kita rasa macam tak salah, orang ramai bukan kata seorang dua. Mai belah kanan habang macam tu, mai belah kiri kata macam tu, mai ke depan, mai daripada belakang. Tak betul ni, tak betul. Kan? Sampai orang kata macam tu tak betul, kita dah kata aku betul. Kan? Pas mengaji pun tak mau. Maka solat diri dia tidak sah. Begitu. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Batu ibarat kitab ni, kita nak kena baca perlahan-lahan. Kan? Sebab apa? Sebab kadang-kadang ibarat dia agak sukar untuk difahami. Maka jika ada di dalam 40 itu, yang tiada sah semayangnya, seperti setengahnya tiada tahu membaca suratul Fatihah. Kira-kira ada 40. Kan? Tapi ada yang tak boleh baca Fatihah ni. Dia begitu. Yang ni tiada kena membaca setengah daripada huruf Fatihahnya. Tengok-tengok ada 40 ni. Ada satu kawan ni dia baca tak betul suratul Fatihah dia. Satu ayat ke? Satu ayat teruk lah. Satu huruf pun. Sekiranya kalau salah, salah semua lah. Huruf tak boleh tukar. Kan? Ha buka tu. Orang kata ha pedah. Kan? Dia ganti kepada ha simpui. Bunyi tu bunyi kasar. Maka ubah tu boleh ke? Tak boleh ubah. Tak boleh ubah. Betul tak? Ubah memang tak betul. Tetapi dia masih duk mengaji. Kadang dia tanya kawan, tanya ustaz, dia mai kat kita, hang tolong semak, hang tolong dengar aku nak baca. Saya dulu masa mula saya mengajar dulu. Lama, cerita lama. Mai satu makcik ni, dia kata, ustaz, saya panggil dia maklum. Dia kata, ustaz tolong dengar ni maklum nak baca. Tolong dengar, ustaz ya sat aja ustaz. Kan? Tolonglah maklum. Maklum takut ni. Kan? Pasal banyak dua sembahyang takut Allah Ta'ala tak terima. Dia baca, memang ada yang tak betul. Tapi kita bagi tahu ke dia, maklum tak apa. Maklum, mau tanya macam ni, maklum kira nak perbetulkan bacaan maklum tu, insya-Allah Allah Ta'ala kan permudahkan urusan insya-Allah. Maklum jangan duk sedih. Bagus kalau dapat orang yang macam tu. Kan? Dia nak perbetulkan bacaan dia. Patutnya kita semua macam tu. Kadang-kadang kita rasa betul, rupanya tak betul sungguh. Ada satu kawan tu, dia rakam kawan dia baca Fatihah. Kawan tu tak tahu. Kawan tu tak tahu. Kawan ni duk rakam dia. Dia tak tahu. Kan? Baca-baca dia rakam. Kan? Habis itu, ada kerja tak? Tak ada kerja. Saat-saat mari kita dengar ni. Satu rakaman ni sedap. Nak dengar, dia kata macam suara aku. Macam suara aku. Kan? Tak apa, kita dengar dulu. Dengar, kadang muka serupa pun ada, suara serupa pun ada. Kan? Mari kita dengar sampai habis. Dia tahu baca macam tu. Dia rasa dah suara dia, tapi kawan ni kata mungkin serupa dengan suara mana pun nak tahu kan. Dia dengar sampai habis, dia kata teruk. Banyak sangkut. Ada huruf tak betul. Lah baru kawan ni bagi tahu, itulah suara hang. Aku rakam tadi. Sungguh tuan-tuan, kita kadang kita tak rasa, kita tak tahu kata ada kesalahan yang kita buat ni. Kan? Kita dok kata betul lah. Tapi tuan-tuan, tidak menjadi kesalahan. Satu, kita tak kata salah lah. Jangan rasa malu. Tu ini yang penting ni. Kadang-kadang kita rasa malu. Tak salah. Kita dah berumur. Kan?
Kita ni orang kenal ramai. Peduk suruh dengar pula kita nak baca maruah. Ni agama kita. Kan? Duk biar nanti akhirat Allah Ta'ala tak terima macam mana. Kan? Bagus orang macam ni Allah Ta'ala sayang ni. Bagus. Pasal apa? Pasal dia nak mengislahkan diri. Dia nak perbetulkan diri dia. Apatah lagi kalau jelas suatu itu memang salah ataupun memang bacaan dia tak betul. Dia sendiri dia pun rasa. Dia sedang. Apatah lagilah dia kena belajar, dia kena menuntut ilmu sungguh-sungguh, dia kena bertanya dengan sahabat-sahabat ataupun guru-guru dia. Ada yang tiada tahu membaca surah Fatihah ataupun ada yang tak kena dengan sebutan dia. Kalau dia masih lagi belajar, ambil tahu, tanya, maka solat diri dia sah. Kalau dia nak jadi imam tak boleh lah. Pasal apa? Sah untuk diri dia saja. Dia tak boleh nak mengesahkan orang lain. Diri dia sah. Contohkan baca Fatihah. Kita ambil contoh lah. Banyak ayat tu kita ambil contoh satu je. Daripada suratul Fatihah. Alhamdulillah. Dia buat ha besar. Ha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang lain kita dengar cantik. Okey, elok. Cuma dia tak sebut Alhamdulillah. Ha buka tu dia tak sebut. Dia buat Alhamdulillah. Ha simpoi. Maka kita dengar betul tak betul. Tapi dia mengaji tak? Ada. Tiap kuliah ustaz ajak kitab Munyatul Musalli, kau ustaz tak perasan. Dia ada. Kan? Tak apa. Dia masih mau untuk perbaiki bacaan dia. Dia mengaji. Kan? Tapi kalau ada yang mengaji tapi dia tak tahu kat mana yang tak betul kan. Jadi kita yang rasa dia ni ada bacaan dia tak betul kat mana, kita panggil dia, kita habang. Bantu dia. Kan? Bagus dia mau mengaji. Kan? Tapi betul dia. Begitu. Kadang-kadang yang mai kuliah pun, yang mai mengaji pun, kan? Dia sendiri dia tak tahu. Dia mengaji betul. Dia mai kuliah. Tapi dia tak tahu kat mana yang salah. Dia tak perasan. Kita sahabat dia kena tegur. Kena bagi tahu. Maka kalau dia jenis orang yang mau ditegur, mengaji pun dia mau, orang tegur pun dia mau, dia duk berubah sikit demi sikit, maka sah solat diri dah. Sebab apa? Pertama, kalau huruf itu diubah, dah tentu dah tidak sah. Kan? Huruf tak boleh nak ubah. Seperti Syekh Dr. Fatani sebut. Yang malang sekali dengan perubahan huruf tu tadi, makna dia jadi teruk. Makna dah jadi teruk. Apa dia? Kalau bukaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti segala pujian bagi Allah, Rabb sekalian alam. Segala pujian. Kalau alhamdu dengan ha besar, jadi apa? Kematian, kemusnahan, kelusuhan, benda-benda yang tak elok, binasa dan sebagainya bagi Allah. Oh, makna dia cukup teruk. Kan? Halaka. Alhamdu hamada bukan halaka. Kan? Ia maksudnya halaka, binasa. Hamadar rajulu. Alhamdu ha mim dal. Tuan-tuan buka kamus. Hamadar rajul. Maksudnya apa dah? Matilah orang lelaki itu. Hamada. Ataupun binasalah akan tumbuhan itu. Hamada zar'u. Kalau kata pakaian, hamada thawbu. Lusuh, rosaklah akan pakaian itu. Jadi kalau kita sebut alhamdulillah, bermakna rosaklah bagi Allah. Matilah bagi Allah. Binasalah bagi Allah. Na'udzubillah min zalik. Kan? Kalau sengaja dia murtad. Saya tak tahu. Tak kena tu. Istighfar banyak-banyak. Wajib kita ubah bagi elok. Kan? Pasal bahasa Arab ni, ubah huruf ada makna duk tunggu. Baris pun sama. Jangan yang atas kita tak bawah ikut suka. Kita kok mana pun tak apa. Kita cakap bahasa kita, lintang pukang pun orang boleh tahu. Itu bahasa kita. Bahasa rojak ikut suka kan. Potong kok ni. Kadang-kadang ambil daripada bahasa kaum lain.
Padahal katalah awak, tak ada. Kan? Lu. Kan? Lepas tu kata saya, tak. Gua. Nampak? Itu pun faham. Tak usah duk kira yang tu. Yang tu saja kita nak buat macam tu. Kan? Tapi bahasa Arab, jangan. Kan? Dia cukup sensitif. Kan? Ubah saja pun menyebabkan solat kita terbatal. Kan? Apatah lagi perubahan itu menyebabkan makna yang terlalu teruk yang kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jika taksir pada belajarnya, maka iaitu sah sembahyang dirinya. Maka iaitu tiada sah sembahyang dirinya. Sekiranya kalau dia tak mau nak belajar, maka solat diri dia tidak sah. Dia tak mau nak belajar. Tapi kalau dia mau belajar, kan, cuma ada waktu tertentu sebab dia ada keluarga, ada pekerjaan sebagainya, tak apa. Dia dianggap sebagai orang yang mau belajar juga. Kan? Yang tak mau, Allah Ta'ala tahu. Tak usah katalah kan, orang lain. Dia kata Allah Ta'ala tahu. Memang yang tu Allah Ta'ala tahu. Kan? Orang lain kalau nak tipu, boleh. Tapi dengan Allah Ta'ala tak boleh nak tipu. Kan? Allah Ta'ala tahu. Hang ni memang tak mau nak belajar. Tapi kita nak supaya kita ni hadir dan kita dianggap sebagai orang yang belajar. Kan? Hadir sahaja pun Allah Ta'ala tahu dia saja. Kan? Dia main nak tunjuk muka padahal bukan dia nak belajar. Sungguh dia ada. Sebab itu kategori-kategori orang yang fasik, orang yang munafik dan sebagainya itu memang ada. Memang ada. Kadang-kadang saja main. Dengan ujub, dengan riak, dengan sum'ah. Kan? Tapi apa yang kita sampaikan satu pun tak masuk. Pasal apa? Pasal memang dia tak mau nak bagi masuk. Kan? Dia begitu. Yang kita tak mau jenis macam tu, yang akhirnya ternafi kita daripada kalangan orang yang menuntut ilmu. Begitu. Zahirnya orang duk nampak kita main lah. Batinnya tak usah duk bohong Allah lah. Allah Ta'ala tahu. Atau orang yang ummi, yang taksir. Ummi orang yang tak pandai baca, termasuklah tak pandai tulis ni. Yang taksir pada belajar, demikian jua tiada sah sembahyang dirinya. Dah tahu kata dia ni tak boleh. Tak reti. Pasal apa dia tak mau nak belajar? Ni kisah dia. Bila dia tak mau saja, ke tak mau. Malulah. Pasal apa? Pasal bab-bab solat ni budak-budak. Jadi sebab itu kita nak kena ubah benda ni. Kena ubah. Apa dia? Adakan, anjurkan kursus solat atau kem solat untuk dewasa. Bila naik kem rentang saja kita tahu dah. Sekolah rendah mungkin mereka akan buat untuk sekolah menengah sekali. Sama ada berasingan atau mereka gabung. Tapi peringkat yang mengaji. Padahal kita yang dewasa ni lebih lagi kita kena tahu. Kena buat. Sebab tu banyak tempat saya kata jangan kita buat benda ni sebagai benda yang tidak penting. Bahkan bagusnya kalau kita boleh buat secara bersiri. Sebab solat ni tiap-tiap hari, selama kita hidup, selama kita ada akal. Sampai tak ada pakaian pun kita kena sembahyang. Sampai kita sakit macam mana pun, sembahyang tak boleh tinggal. Lagi duk ada ni, lagi duk ada akal ni. Tak boleh dengan cara berdiri, duduk. Duduk tu kat mana? Ada yang duduk kat bawah, ada guna kursi. Ni pun banyak masalah. Solat yang menggunakan kursi. Dia bawa kursi daripada rumah dia. Bawa dia kata kursi surau ni tak syok duduk. Dia bawa daripada rumah dia. Jalan elok. Tak kursi tu mayang daripada mula takbiratul ihram sampai ke salam duduk atas kursi. Ada buat macam tu. Dia ingat sahkah macam tu. Jadi benda ni kena bersungguh. Apatah kita yang dewasa. Kalau mereka yang di bawah umur, kita katakan ni anak-anak sekolah menengah, anak sekolah rendah lagi, mereka di bawah umur. Mereka ni tidak melengkapi syarat mukallaf. Kita ni mukallaf ni. Maka patut sungguhlah kita anjurkan kursus
solat bersiri. Kalau kata kursus umrah ada, kursus haji ada, secara bersiri, kan? Padahal sekali pergi habis, kan? Tapi yang ni kita duk guna tiap-tiap hari ni, solat ni kita duk guna tiap-tiap hari, kan? Sehingga tidak ada pengetahuan bab solat ini. Sebab itulah ada solat-solat yang direka, kan? Solat sempena hari Senin, solat sempena hari Selasa. Tuan-tuan, yang ni kita bimbang, cukup-cukup takut, kan? Benda-benda yang direka, yang ditokok tambah ni, cukup kita bimbang. Memang sekarang ni wujud di zaman yang kita sebut zaman fitnah, kan? Atau di ambang kiamat sekarang ni, macam-macam maksiat yang wujud, termasuklah ni rekaan-rekaan dalam agama kita ni. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kan? Maka inilah yang kita perlu beringat. Maka tiada dapat mereka itu dibilangkan 40 dengan ittifaq Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ar-Ramli. Tak boleh pakai, kan? Campur dengan mereka, ngam-ngam jadi 40 orang. Tak boleh kita buat Jumaat. Pasal apa tak boleh buat Jumaat? Pasal kita semua 40. Boleh lah. Tapi ada yang baca tak betul dan dia tak mengaji. Ada yang baca tak betul. Hang jangan tuduh siapa-siapa. Hang jangan sangka buruk. Dia kata bukan tuduh siapa-siapa, bukan duduk sangka buruk. Habis itu kita 40 orang. Betul lah, tak apalah. Abang dah tak zat 40 orang. Tapi ada yang baca tak betul dan tak mau mengaji. Abang Sat, siapa dia? Cik, dia bisik kita. Orangnya adalah aku. Bagus. Kalau boleh duk mengaku macam tu, bagus sungguhlah. Hang baca tak betul ya? Saya tak ngaji. Tak mau lagi orang kata apa toto bangka duk ngaji. Ada lah, kita buat contoh begitu saja kan. Tak ada lagi kita jumpa manusia macam tu. Tapi kalau ada, kira kan, dia tabah juga tu, dia mengaku kesalahan dia. Kalau kata dia sedang, kata yang tu punca, pasal apa hang tak mengaji? Dia kata hari inilah aku mula taubat. Itulah, tak apalah, kan? Itulah. Kedua ulama besar dalam mazhab Syafi'i, siapa dia? Ibnu Hajar dan Syekh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka apa yang saya nak kongsi di sini, iaitu kita masuk satu Zulhijjah untuk hadis-hadis tentang kelebihan 10 Zulhijjah ni, ya Allah. Ayat Quran pun ada, wa layalin ashr, dan ayat lain lagi yang merujuk kepada 10 hari awal Zulhijjah. Maka apa yang Nabi sebut supaya kita banyak tobat apa yang, tapi kami buat 33 yang tu yang mengiringi solat. Pasal kita bawa motor ke jalan ke naik kereta ke apa, banyak kita berfikir. Bermula satu ini, maka boleh gaya. Sebab takbir. Cuma ni ada nada, ada lagu dia. Dia di Arab, dia tak lagu. Allahu Akbar. Ayah dah. Ni nak Zulhijjah. Kemudian bagi orang yang sudah
sudah tekad untuk nak melakukan ibadah Quran dia, maka hendaklah jaga segala bulu badan dia, kuku dia jangan potong apabila dah 1 Zulhijjah. Lepas tu kita kena tahu daripada awal. Lepas tu kita kemarin kira lah dah. Kan? Nak repair misai ke, nak cukup mana ke, harap kata dia adalah kertas. Sebab kalau dia jadi saya potong pun semua alhamdulillah. Jadi bila nak kerak rambut sebagai bina hari apa depa nak sembelih? Hari kedua. Lepas sembelih lembu kita tu baru kita nak potong, nak cukup. Sebuah hadis daripada Ummu Hani namanya radhiyallahu maka Rasulullah bersabda, Nabi kata, kabbirillah mi'ata marrah, wahmadillah mi'ata marrah, wasabbihillah mi'ata marrah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kamu 100 kali. Ni, bagi dia bermaksud kat kita sama. Allahu Akbar. Kuda pilihan untuk jihad fi sabilillah. Hanya kita duduk bagi orang yang tak mampu. Bagi orang yang kategori ni kita kata begini. Tapi kalau kita yang sihat, mampu duit ringgit, sihat sebagainya, kita buat untuk banyakkan pahala kita. Jadi yang tak mampu nak buat apa, Ustaz, saya ni dah berumur, badan pun tak apa larat, jangan duduk saja. Duduk tidur, batik mata pun jangan. Ini amalan yang Nabi pesan kepada kita. Kelebihan dia apa dia? Takbir 100 kali, tahmid 100 kali, tasbih 100 kali. Tak payah pun kita nak buat. Senang saja. Biji tasbih ada, jari kita ada. Kan? Jari kita tak mau guna jari, ada biji tasbih. Kan? Tak ada masalah apa. Ini pun orang duk petikai. Tak boleh. Pasal apa? Pasal tidak ada dalil yang sahih, benar-benar penggunaan biji tasbih. Isu berat ni tuan-tuan. Kan? Tak ada masalah apa. Kita sekarang ni ada satu alat depa reka. Sekarang ni zaman lah sudah ada satu alat tekan. Kan? Tekan. Dulu besar berat nak bawa tu dia. Kan? Ketui besar. Bunyi pula kuat. Tak. Sekarang ni dia buat macam cincin. Kan? Cincin. Tarik yang tu. Tarik. Dia macam biji tasbih juga. Tarik, dia naik nombor. Tarik. Allahu Akbar. Senang ke zaman kita lah ni. Kan? Tak biasa jumpa. Itu saya tak tahulah. Tuan-tuan tak biasa jumpa. Tapi yang tu biasa dah. Saya tengok, mudahnya. Tarik, dia keluar nombor. Gitu. Baik. Jadi ingat. Takbir, tahmid, tasbih, masing-masing 100 kali. Nabi kata, lebih baik bukan sama. Tak, lebih baik daripada satu orang yang sediakan 100 ekor kuda
Ni saya bagi hampa nak keluar perang ke? Ya, kami nak keluar perang. Nah, 100 ekor kuda saya bagi. Besar tak pahala dia? Oh, orang guna kuda dah masuk perang. Besar pahala dia. Kan? Tapi yang ni pahala, yang ni yang kita sebut azab, lebih besar lagi. Kemudian, bukan satu, lebih baik dibanding dengan menyembelih 100 ekor unta. Lebih baik lagi. Daripada satu orang, dia kata, saya Alhamdulillah rezeki banyak Allah bagi, saya nak buat korban 100 ekor unta. Oh, unta tuan-tuan, sekok pun berapa dah? 100 ekor. Kan? Yang dagingnya dia bahagi kepada fakir miskin, Nabi kata. Dia sembelih untuk apa tu? Dia nak raikan orang kita. Kalau kita bagi sikit pun makanan kepada fakir miskin, pahala. Janganlah duk kata sikit. Besar. Kan? Orang susah kan? Assalamualaikum Pak Cik. Cik jalan seorang-seorang. Cik nak pergi mana? Dia kata nak. Kira kat mana yang Pak Cik singgah, itulah rumah Pak Cik. Oh, tak ada rumah. Adik-beradik keluarga, siapa pun tak ada. Dulu adalah seorang. Bila nampak Pak Cik susah, lari. Tinggal Pak Cik seorang. Susah Pak Cik ni. Pak Cik makan tak lagi? Tak lagi lah. Tak lagi, tapi nak minta lagi orang kata apa? Ya, Pak Cik harap kepada Allah lah, rezeki daripada Allah. Oh, kita pun panggil dia, kita pergi kedai makan dengan dia. Pahala besar tuan-tuan. Lepas dia ada duit pula, kita ada duit lagi. Pak Cik mau tak saya bagi bilik kat Pak Cik duduk tanpa bayar. Wih, tanpa bayar. Nampak? Lagi pahala dia besar. Kan? Tapi yang ni, yang kita buat tu mudah sangat. Dengan 3 kalimat tadi, satu-satu tu 100, lebih baik daripada satu orang yang sembelih 100 ekor unta, dia jamu fakir miskin. Weh, besarlah pahala dia. Tapi yang ni kita buat lebih besar pahala lagi, padahal cukupnya mudah. Kan? Hanya takbir, tahmid, tasbih masing-masing 100 kali. Dan satu lagi, lebih baik dibanding membebaskan 100 orang hamba. Allahu Akbar. Hadis ni adalah hadis riwayat Ibnu Majah 3810, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Tuan-tuan, ni yang kita nak. Sumbernya adalah sahih, ganjarannya Masya Allah. Terlalu besar. InsyaAllah, sama-sama kita buat. Tambah-tambah kita berada pada awal. Nanti kita buat lagi esok. Nanti kita buat lagi sehingga melengkapi 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah yang dituntut supaya kita banyak berzikir. Bahkan kita sebut sini, takbirnya, tasbihnya, tahmidnya. Tapi ingat, 100 kali. Ustaz, boleh tak kalau saya nak kurang sikit? Tak ada masalah apa. Saya nak lajak, tidak ada masalah apa. Tetapi Nabi kata dengan sebutan 100 kali tiap-tiap satu tadi, ini ganjaran dia. Ini ganjaran dia. Kita ambil tepat dengan apa yang Nabi sarankan. InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, setakat itu saja. Yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sila kurang saya tertemu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.